sampai dah di ni Ustaz. Mana tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin. Wa sunnah lil ghusli wajibi wal mandubi tasmiyatun. Dan disunatkan bagi mandi yang wajib dan mandi yang sunat. Sunnah lil ghuslil wajibi, wajib naat bagi ghusli, wal mandubi naat, sekali lagi ataf daripada wajib, ghuslil mandub. Sunat tasmiyatun, sunat baca bismillah. Tasmiyatun maksudnya pada sama yusammi tasmiyatan, daripada sama yusammi, nama ringkas bagi ucap bismillahirrahmanirrahim. Atau PN Madiyah Salih Basmalah. Basmalah. Untuk antara wazan yang selalunya dipakai untuk menunjukkan istilahnya alamun nahti. Nama pendek. Basmalah, hauqala, istarja'a, istirja'. Seumpama tu. Ta'awwaza. Ni sama yusammi tasmiyatan. Sunat tasmiyatun awalahu ay fi awalihi. Pada awalnya wuduk. Sini asal ghusli. Wuduk itu lepas lah. Wa izalatu qadarin tahirin. Itu juga menghilangkan benda-benda cemar yang suci. Dia cemar tapi suci. Dia hingus. Dia cemar tapi taklah najis. Juga tak telinga, tak hidung. Itu istilahnya suci tapi cemar. Saya keluar pada tempat-tempat lubang-lubang macam tu, dia cemar walaupun bukan najis. Mani, dia bukan najis tapi cemar. Istilah cemar, qazar. Contohkan maniin seperti mani wa mukhata' dan juga kahak dan kahak. Wa najisin atau daripada qazarin. Dan sunat juga izalatu najisin, hilangkan najis, kamaziin seperti mazi. Siap. Dia bagi contoh satu tu, yang lain tu carilah benda najis lain tak. Apa nak sebut. Jadi kalau ikut nisbah kita bicara wuduk ni, jadi niat ambil wuduk untuk meratakan air seluruh badan, tu atau istilah rukun macam tu. Jadi bila dia balik kepada benda sunat ni, maksudnya kita dah sentuh air, dah niat, barulah cuci yang sulit-sulit ni, antaranya hilangkan benda cemar tu. Hari tu kita ada sebut, ada orang ajar kaifiat mandi yang dia basuh cemar tu, niat tidak lagi kan. Tapi
Basuh dulu, tu baru mandi. Kaedah kita, sentuh je air, niat. Lepas tu, sebelum nak meratakan air seluruh badan tu, basuh cemar tu dulu. Yang tu betul lah. Yang tu qaid yang disebut ulama' tu. Jadi itu yang bismillah, lepas tu, kalau ikut, kalau berdasarkan tertib disebut, bismillah, lepas tu, izalatu qadharin dulu. Begitu juga izalatu najisin. Lepas tu komo-komo istinsyak, baru disebut tertib wuduk satu. Tu atas jalan kamil. Kamil ni maksudnya kita buat sesuatu ibadat dengan sempurnakan rukun tu dan juga benda-benda yang masnun dia, benda yang disunatkan. Itulah dikatakan kamil. Apatah lagi kamil, kita jaga pula yang benda-benda ada khilaf ulama' yang mengatakan dia wajib. Kita, kalau kaedah kita asal sunat, tu pun buat juga. Buat macam tu nama dia kamil. Pasal keluar daripada khilaf ulama' mengenai wuduk yang kita buat ni supaya tak ada siapa mempertikaikan kesahihan wuduk mandi yang kita buat. Baik, contoh najis ni kamazi, seperti mazi. Wa in kafa lahum ghuslatun wahidatun, sekalipun memadailah lahuma li izalati najis wal ghusli, memadalah untuk keduanya. Kafa, fa'il lagi kafa, ghuslatun wahidatun, oleh basuhan yang sekali. Itu kalau ikut Ibn Hajar. Dia kata cukup. Wa in yabulu min wa in yabula. Sudah habis tu. Wa in yabula man anzala qabla an yaghsila liyakhruja ma baqiya bimajrahu. Wa an yabula ay was sunnah, dan disunatkan an yabula, bahawa kencing man anzala, oleh orang yang anzala, yang keluar mani ia, qabla an yaghtasila, sebelum bahawa mandi ia man anzala tadi. Jadi sebelum mandi, kalau ada orang inzal, sunat kencing dulu. Pasal apa? Liyakhruja ma baqiya bimajrahu, supaya keluar barang yang masih tinggal, bimajrahu, majrahul baul, majra tempat laluannya kencing. Ataupun bimajrahu, faham daripada anzala, bimajrahu majra mani. Sah tu, pasal domir tu ada masalah kencing kan dengan mani tu. Jadi keluar inzal mani, sunat kencing supaya keluar ma baqiya bimajrahu majra baul. Boleh, kalau asal situlah tempat laluan kencing. Itu laluan mani dan laluan kencing sama. Sebab itulah juga kalau kita belajar ke depan nanti jumpa insya-Allah. Pasal laluan kencing dan laluan mani sama. Mani tak najis, tak. Air kencing najis. Sedangkan air mani lalu kat laluan kencing. Patutnya bila laluan kencing dilalui oleh mani, air mani pun mutanajis lah dengan sebab lalu di laluan kencing. Patutnya gitu kan tak? Kaedah kita ada kaedah kata-kata ke depan jumpa istilah asal dengan ghalib. Asal dengan ghalib, mana asal? Bukan kira ghalib. Qalabah keluar, kencing. Lubang kencing tu lah. Ada yang tak, selain pada kencing keluar, antaranya mani, mazi. Yang suci itu mani je. Jadi mani suci, kencing najis, mazi najis. Walaupun ghalib laluan tu adalah air kencing, kencing memang najis, jadi qalabah tu najis lah. Tapi bila mani lalu, mani ialah suci, antara laluan kencing yang najis, ghalibnya, kencing yang laluan tu adalah, bila dia najis, laluan dia pun mutan najis lah. Jadi keluar kencing ni ghalib, mani suci. Bila bertembur antara benda yang memang asal suci dengan ghalibnya najis, mana asal? Tu jumpa ke depan tu. Yang tu pun panjang saya duduk mengaji, tu benda besar tu. Fahamkan masalah kita keliling antara kaedah ghalib dengan asal. Ghalib dengan asal. Saya sejak dulu bila faham bab ni, kalau ngajar orang dalam bab fiqh ni,
Apa kita ajar orang awam. Orang mengaji lagi lah kena faham. Orang awam pun, kalau saya sebut nisbah, saya orang ngaji pun orang awam, saya dapat pengetahuan tu rasanya mahal sangat. Saya kata mahal tu siapa? Bila boleh kita selesaikan antara ghalib dengan asal tu. Besar tu. Kalau mau tengok, alah itu je. Tak, besar tu. Besar tu. Kalau orang duk bahas masalah duit, masalah telur ayam tak basuh kan. Situlah masalah dia. Ghalib telur. Telur, kalau ayam, itu pun kita ada sebut sekali lalu. Ke depan nanti dia ada sebut lagi lah masalah ghalib dengan asal ni. Masalah cuci najis apa. Laluan telur ayam, telur najis lah. Satu lubang keluar najis. Macam mana mani, laluan mani adalah lubang najis lah, lubang kencing. Tu mani tak jadi najis. Serupa itulah laluan telur ayam, laluan berak dia keluar sama lubang sama. Ghalibnya najis. Telur suci, cengkerang dia pun suci. Tapi laluan ghalibnya najis. Jadi telur tu adakah dia jadi muntah najis? Ataupun jadi najis dengan sebab dia? Tak. Telur tu sendiri dia tak najis pasal asal dia suci. Dia asal suci. Ghalib najis. Mana nak menang? Menang asal ghalib. Menang asal. Telur yang keluar daripada laluan, walaupun laluan tu ghalib yang najis, telur tu suci. Telur tu suci. Wajib ke basuh? Jika tidak ada apa-apa, memang terang-terang kat situ ain najis, tak wajib basuh telur tu. Bukanlah nak menyokong supaya jangan basuh telur. Bukan gitu. Tapi nak sebut kata, antara asal dengan ghalib, mana asal? Telur tu suci. Tapi kalau kat telur tu ada darah, lepas tu jadi ghalib lagi pula, jatuh pula kat lantai. Lantai tu pula bergolek. Katalah ayam daging tu kan dari tempat kumpul telur dia. Ghalibnya tahi ada situ. Golek. Lepas tu kutik pula, susun. Ghalibnya semua najis. Ghalibnya. Tempat golek dia. Tempat dia letak situ. Tangan orang pegang bukan dia basuh. Kan? Pegang telur susun. Ghalibnya najis. Tapi asal telur adalah suci. Kita pergi kedai, pilih. Kita pun pilih. Tak ambil yang ada tahi. Tak pilih yang ada darah. Kita ambil semua yang bersih je. Walaupun telur tu tak masuk air basuh tempat cuci apa. Pilih yang ni. Untuk wajib ke basuh telur tu. Antara asal dengan ghalib, mana asal. Selama-lama ghalib. Tapi kalau kat situ ada tahi, kat situ ada darah, wajiblah basuh pasal bukan asal dengan ghalib dah. Yang tu asal yang suci, tapi sekarang najis yang yakin ada kat kulit telur tu. Wajiblah basuh masa tu. Yang tu yang kita banyak dengar tutup guru yang suruh basuh telur tu pasal apa? Pasal antara ghalib tu pula tu, walaupun ada satu lagi yang mutan najis, kita pegang yang mutan najis ni, yang memang ada najis, tak basuh pula, dia akan melaratkan najis yang lain. Sebab tu nak cermat dia, basuh dulu lah. Basuh dulu. Tu yang ada hukum-hukumnya tu. Sikit sana sebut. Itu masalah telur. Kalau ikut macam-macam masalah lain. Macam semayang atas jalan raya, boleh ke? Jalan raya kan najis. Jalan, batu, tak. Kan najis. Ghalibnya, lalulah anjing lah, apalah. Itu kalau jenis ada anjing ni tak ada apa-apa pun. Dia memang bukan najis lah. Boleh semayang atas jalan. Tak ada lapik apa-apa. Boleh. Asal suci. Itulah. Wa ba'da izalati qadar. Saja sebut isu ghalib asal. Banyak orang jumpa ni. Selepas hilangkan benda yang cemar ni, sunat madmadatun. Wa sunnah madmadatun. Disunatkan madmadah. Madmidu madatan wa madon. Tasrif kita guna sinilah yang baca-baca tempat macam ni. Kita boleh tahu asal usul kalimah tu. Wastinsyaq, istansyaqa. Isyak air ke hidung. Summa wudu'un, kemudian barulah wudu'. Wudu' untuk mandi. Niat dah niat awal lagi lah saja aku angkat dah besar kerana Allah Ta'ala. Niat mutabarah ni lepas. Jadi wudu' tu apa? Perbuatan tu perbuatan wudu'. Niat dengan niat mandi ya. Jadi niat mandi perbuatan je, perbuatan wudu'. Summa wudu'. Maksudnya summa fi'lu wudu'. Ada sebut sini. Ya.
Wuduk tu, perbuatan wuduk tu. Siap. Jadi nak niat apa? Tak payah niat apa lah. Kalau nak niat juga saja ke wuduk Allah Ta'ala. Siap. Kalau nak niat juga. Kalau tak niat pun, perbuatan wuduk tu. Kamilan, wudu'an kamilan. Siap. Littiba' li amr Nabi muttaba'. Kerana perbuatan Nabi yang diikut. Jadi, kaifiat macam ni adalah amr Nabi muttaba'. Jadi kalau ada orang nak kata yang ni lah, mandi mengikut hadis yang sahih. Kan? Disebut itu. Memanglah hadis sahih, kita pun tak nafikan sahih itu. Tapi janganlah bila tak ikut tertib dengan meninggalkan benda-benda sunat macam ni, sebelum mandi ambil wuduk, tak sah mandi ke siapa? Menyalahi sunnah Nabi. Memang istilahnya menyalahi sunnah, tapi menyalahi tu, menyalahi adakah sampai batal tak sah ibadat. Itu lah. Itu yang kalau sentot tak faham, hanya ambil kawaid macam tu umum, bukan mujtahid atau keluar hukum. Itu nak keluar hukum, itu yang keluar hukum merepet, banyak tu. Siap. Wudu'un kamilan ittiba'. Rawahu Syaikhan. Mereka akan hadis yang Rasulullah dia berwuduk, dia berkumur-kumur, isap air ke hidung, berwuduk sebelum ada meneruskan mandi tu. Diriwayat oleh Bukhari Muslim. Syaikhan dalam hadis adalah Bukhari Muslim. Wa yusannu lahu istishabuhu ila al-faraghi, dan disunatkan istishabuhu, menyertai akan dia istishabuhu, sunnah lahu istishabu ila al-faraghi hatta law ahdasa. Islam mengekali akan dia domir tu istishabuhu wudu. Sunat mengekalikan akan wudu ini ila al-faragh, hingga selesai. Faraghil ghusli, hingga selesai mandi. Hatta law ahdasa, ghayah sunat tu sehingga kalau berhadas seorang, hadasan asghara, sebagai hadas kecil. Maksudnya tengah dah habis wuduk tu nak teruskan mandi, tengok dia kentut. Sentuh kemaluan. Adalah dia buat benda-benda yang membatalkan. Sunnah lahu i'adatu, sunatkan bagi dia i'adahkan dia. Satu kaedah kalau ikut dengan tertib sunat ni disebut sentuh jari niat mandi wajib, buang cemar-cemar, faham tu juga. Bila cemar tu lubang yang sulit-sulit yang akan membatalkan wuduk bila kita bersentuhan dengan dia, kemaluan, kubul, dubur, masuk siap-siap. Jadi niat, lepas tu sentuh jari, niat cuci yang cemar-cemar ni, betul wuduk. Jadi yang celah-celah, yang lubang-lubang, tempat lubang keluar tu khasnya begitu juga, tempat cemar-cemar telinga, hidung, semua dah selesai dah. Semua dah selesai dah. Ambil wuduk. Jadi lagi tak payah usik lah. Yang tempat-tempat yang boleh menyebabkan batal tu. Di atas dia kata sunat istishab, mengekalkan wuduk ni. Itu yang kalau dia tengok tersentuh, kencing, kentut dalam tu, katalah gitu, sunnah lahu yang ada. Wa za'mul mahamili ikhtisasahu bil ghusli wajibi dha'ifun, dan bermula baca ibtida', bermula sangkaan Syekh Mahamili ikhtisasahu, akan tertentunya ia wuduk ni bil ghusli wajib, dengan mandian yang wajib saja. Za'muhu ni dha'ifun, adalah dhaif. Jadi nak tunjukkan apa? Tertib ni sama je dengan kaedah mandi sunat. Mandi sunat Jumaat. Kita nak mandi dengan kifat ni. Sentuh jari aku, mandi sunat kerana Allah Ta'ala, komo, isap air hidung, wuduk. Sebelum tu bahan tu cuma-cuma cacu cuci lah tu. Jadi sebelum kita nak mula komo-komo isap air hidung tu, cuma-cuma tu cuci dulu. Yang ni kata, ada setengah-setengah dia istilah cuci kotor dulu. Nak mandi, cuci kotor dulu. Bukan nak mandi, cuci kotor lepas tu niat. Jangan bagi betul sikit ayat kalau nak guna ayat tu. Sentuh jari, niat. Lepas tu cuci kotor. Lepas tu, istilah cuci kotor tu, istilah tu qazar tadi lah. Cuci kotor, lepas tu, komo-komo, isap air ke hidung, wuduk. Jadi bila cuci kotor tu, apa terselit-terselit tu, kita tak sentuh lah. Yang rumit-rumit tu. Jadi sangkaan yang mengatakan wajib, mandi wajib saja ada hukum wuduk ni dhaif.
Wal afdalu adamu ta'khiri ghusli qadamaihi anil ghusli. Dan kata dia yang afdalnya adalah ketiadaan mentakhirkan basuhkan dua tapak kaki dia anil ghusli, daripada mandi. Maksudnya teruskanlah mandi habis basuhkan semua, bukan takhirkan qadamain. Kama sarraha bihi fi rawdah, seperti mana kata tak sunat takhir itu Imam Nawawi dalam kitab Rawdah dia. Wa in sabata takhiruhuma fil Bukhari. Sekalipun sabit oleh takhir keduanya qadamain tu dalam kitab Bukhari. Kalau baca hadis dalam hadis Bukhari, ada Rasulullah dia mengkemudiankan basuh qadamain, dua tapak kaki dia dalam kaifiat mandi. Jadi saya ajar kaifiat mandi Rasulullah macam mana. Last sekali tapak kaki. Siapa? Hadis sabit Bukhari. Wow. Macam mana? Ulama kita ambil macam mana? Dia dah faham macam-macam kan. Satu kalau ada hadis satu tu, hadis lain macam mana yang kata Rasulullah tak takhir tu macam mana? Hadis yang ditakhir tu macam mana? Lepas tu mana kuat, mana taif, mana macam kesedanglah nak bahas hadis. Lepas tu baca fiqh macam ni, dah dia kata tak sunat lah. Walaupun sabit dalam hadis. Lepas tu tak semestinya apa sabit dalam hadis, bahkan tak semestinya apa yang sabit dalam Quran itu boleh amal. Pasal dia ada qawaid, nak tengok boleh amal tak boleh amal. Khas kalau sebut Quran lebih mudah untuk faham. Ayat Quran yang mansuh hukum, mana boleh amal. Walaupun ayat Quran masih kekal sebagai tilawah, tapi tak sah untuk dibuat ibadah. Bahkan ada bab kalau buat jadi haram pula. Maksud apa? Nak mansuh hukum. Cuma dia mansuh hukum duna tilawah. Hukum nak mansuh. Tapi tilawah tak mansuh, dia tetap ayat Quran. Tapi hukum dia tak pakai. Antara hukum tak pakai dalam Quran apa dia? Hukum orang kafir ni kita biarkan je. Lantak dia nak buat apa. Tak usah peduli. Siapa? Yang penting kita beriman. Dia cara dia, kita cara kita. Itu asal, hukum asal Islam sebelum turun ayat-ayat perang. Jadi boleh ke beramal ayat tu? Kalau ikut dalam kaedah kita, bukan macam tu lah. Kaedah kita orang kafir mana boleh biar. Cuma kat kita ni, kita bukan biar ada redha tak. Tetap kena benci, kena tak suka, sekurang-kurangnya benci dengan hati. Tapi nisbah hukum, kalau orang tanya lah apa hukum dia orang ni, wajib beriman, wajib kita, nisbah kita wajib kita sampaikan dakwah Islam pada dia. Asal nak sebut ialah kalau tengok ayat Quran tu, orang kafir ni boleh biar je. Amalan dia orang. Amalan kita. Antara ayat mansur ni, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Kalau dia orang buat jahat, fantazir innahum muntazirun, tunggu oleh ni orang pun tunggu juga. Macam mana kita tunggu akhirat esok dapat balasan sempurna. Adakah ayat-ayat tu menafikan kita buat sabak hatta jihad perang sabilillah, atau seumpamanya menegah perbuatan-perbuatan yang mungkar tu di atas kaedah kata fasbir, sabar je lah. Ayat Quran suruh sabar ni mau berlambak. Itu ayat Quran suruh kita tak membalas di atas perbuatan orang kafir, sabar di atas kejahatan mereka. Ayat-ayat Quran semua macam ni mansuh hukum istilahnya. Duna tilawah. Bacaan tak mansuh lagi. Tapi hukum dah tak pakai. Hukum yang ada kat kita, apa ada kat kita. Cuma nak melaksanakan dia tu satu hal lah. Nak ajak orang kafir apa, kita kadang tak ada kekuatan. Tapi jangan berhujahkan dengan ayat mansuh untuk mensabitkan hukum tersebut. Tak. Ayat mansuh. Ayat mansuh adalah ayat mansuh. Siap. Lepas nak faham ayat Quran mansuh, nak faham hadis, bukan senang weh. Atau kita baca fiqh macam ni lagi senang. Dia siap proses. Walaupun sabit dalam Bukhari. Jadi mentakhirkan qadamain itu sekalipun sabit dalam Bukhari, tak afdal mentakhirkan dua kaki itu. Itu Rasulullah buat. Ada wajah. Tengok hadis lain, tempat lain ulama dah bahas, kita ambil je dan percaya, beriman kita dengan bahas mereka. Mereka lebih pakar memahami permasalahan ini daripada kita. Ambil je pendapat mereka. Siap. Itu pun disiplin belajar. Itu antara rukun yang wajib kita belajar di sepanjang ilmu ni, ilmu fiqh. Belajar ilmu fiqh. Imam Bukhari pun belajar fiqh. Lepas orang kata Imam Bukhari ni, dia fiqh ikut siapa? Dia ikut Asyafi'i.
Antara ulama sebut apa bukti kata Imam Bukhari ikut fiqh Syafi'i? Pasal dia tak buat mazhab dia. Dia tak ada mazhab Bukhari dan ada. Waktu setiap ulama dulu dia masih ada mazhab. Atau istilahnya dia ada cara manhaj perjalanan siapa dia ikut. Jadi kalau ikut riwayat daripada Bukhari, masa hidup dia dulu dia ikut siapa? Dia banyak ikut qawaid Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi dengan bahasa lain Imam Bukhari ini adalah Syafi'iyu mazhaban. Sebab amalan Syafi'iyu mazhaban. Wa kalau atas nama penamaan dengan apa yang telah dirumus oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, dinamakan atas akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Walaupun ni orang ni nisbah zaman lebih kurang je dengan Bukhari Muslim. Terlambat aja sikit nisbah zaman. Tapi apa yang diakidahkan, yang telah dirumus oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi itu dah ada dah seawal zaman Rasulullah lagi. Cuma tak nama lah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Pasal zaman tu dia bukan muncul. Mereka ni duduk belakang di atas mereka yang mengumpul. Satu nama tu letak ada mereka. Bukan apa yang dia letak tu asing langsung. Asy'ariyah Maturidiyah ni daripada apa yang Rasulullah ajar pada para sahabat. Tak ada. Sekalipun atas bilang nama wujud kidam baqa' ketauhid sikit tu kan. Atau kita belajar ni mazhab Syafi'i ada lapas niat. Rasulullah tak ajar. Rasulullah memang ada tak ajar directly. Tapi apa yang diambil faham oleh ulama dengan hukum yang telah dikeluarkan tu boleh diambil faham secara indirect. Indirect maksudnya dia bukan dengan hanya lafaz dalam hadis tu, tapi boleh dipaham dengan dilalah berdasarkan hadis lain dan kawaid-kawaid nak memahamkan daripada Al-Quran hadis dengan kawaid istinbat. Khasnya ulama-ulama ni pakar, dia reti. Satu, kita disuruh rujuk pada ahli ulama. Selain daripada Quran hadis atau nama panduan taraktu fikum amrain, disuruh juga kita bertanya fasalu ahla zikri. Kalau andai kata tak payah pakai ulama, campak parit je lah Al-Quran fasalu ahla zikri tu. Dah bahkan diceca kalau tak ikut jumhur ulama, kebanyakan ulama, sedangkan Quran sebut siapa yang wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang syak dengan apa yang datang oleh Rasul, wa yang yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda, selepas jelas apakah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah ni. Dengan Rasulullah bawa, Rasulullah hurai Quran, Rasulullah cerita, lepas tu ada ulama-ulama mujtahid kita ambil faham daripada Quran hadis ni, dia keluar ke hakam. Betul dia ada wayat tabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia mengikut ghayra sabilil mu'minin, lain daripada jalan mukminin. Siapa mukminin ni? Bukan Nabi Rasul, bukan. Siapa ghayra mukminin ni? Mujtahidin lah. Mukminin pun datang dengan jamak. Wayat tabi' ghayra sabilil mu'minin. Wayat tabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi wa jahannam. Kami akan paling macam mana berpalingnya orang sebelum ni, wa nuslihi jahannam, kami masuk ke neraka. Macam masuk cerita masuk neraka tu ada ancaman masuk neraka tu. Bukan saja man amila ma laisa fihi amrun fa huwa raddun ni, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ni. Nak campak mana yang Quran ni? Masa tu dia orang bahas tak adil buat tu. Hangat apa tu pagi ni sebut benda tu kan. Jarang sebut saya buat tu. Dia main belakang ni nak sebut balik. Saya tak nak sebut saya bapak tu kat luar. Ni angin apa kat tu hari ni. Pasal itulah baca-baca kitab dia ni kita pernah bahas dulu. Sebut tu dia muntah balik kan. Dia laluan yang kita pernah cerita dulu tu. Lalu dia keluar balik. Apa pernah keluar tu. Nak tengok muntah balik ilmu lama-lama ni, baca balik kitab-kitab yang dulu-dulu tak baca tu. Dia muntah balik. Tak ingat habis semua lama-lama. Tak mahu lah. Macam itulah. Memang macam tu pun. Kita tapi rasa pernah baca kat tu dulu-dulu dia sebut benda ni, bahas kat tu. Bila sebut balik, tak ingat balik tu. Baik, walau tawaddu'a asna'al ghusli. Baik. Jikalau berwuduk seseorang asna' al-ghusli atau ba'dahu atau ba'dal ghusl, selepas pada mandi, hasalalahu aslu sunnah. Dah hasillah bagi dia aslu sunnah. Maksudnya kalau ada orang ni dia mandi habis mandi wuduk. Dapat tak hukum istilah
berwuduk untuk mandi tu. Dapat tak? Ataupun asna al-ghusli, sentuh air, dah niat, buang kotor dulu, lepas tu ambil wuduk, lepas tu teruskan mandi. Jadi hasil tak sunat tu? Yang tu memang ada, kita nak bicara tu lah. Jadi siapa yang ba'dahu ataupun asna al-ghusli dia ambil wuduk, tu disebut hasala lahu aslu sunnah. Hasil asal sunnah. Tak mana? Tak ada mandi, ada wuduk. Lakinil afdalu, akan tetapi afdalnya takdimuhu. Pasal apa? Li amri Nabi muttaba'. Tapi yang tak bahas, hasil tak? Hasil. Pasal apa? Lepas mandi ada wuduk. Nak ajar kat kita satu perangai, lepas mandi wuduk. Lepas mandi wuduk. Lepas mandi wuduk. Ajar kat tu. Cuma kita ni kadang satu benda yang tak ada kat kita, niat. Tu kan. Niat wuduk ada, niat mandi tak ada. Pasal kita ni, nak kata macam mana, tak tahu. Hampa saya tak tahu, aku hampa dilatih oleh para awliya. Saya tak tahu. Saya sebut saya. Mandi wajib kalau tak ada niat tu memang nak mampu dah lah. Wah, itu senang. Tapi mandi sunat ni, kita tahu mandi sunat tau. Badan kita berbau, peluh, bergetah. Apa semua tu. Nak mandi untuk sembahyang Jumaat, kerana nak pergi jemaah. Niat tu betul lah memang mandi tu pasal nak pergi jemaah. Kita tahu badan kita ni tak selesa apa-apa. Mandi yang seterusnya sudah mandi. Sebab kitab itu jumpa ke depan lah. Tapi nak pegang je air tu saja aku mandi sunat. Kerana Allah Ta'ala. Payuh waktu nak hadir. Dia jenuh perang dulu. Kalau tak perang pun. Kalau kita memang dalam keadaan syughul lah. Sibuk bahasa situ lah kan bahasa. Kita duduk sibuk, kita duduk fikir lah. Ilaha illallah, duduk zikir apa. Ni semua ni mak Allah Ta'ala bagi. Ni aku nak mandi ni. Dia bagi air lah untuk bersuci. Pegang je air tu. Aku mandi sunat. Ittiba' alin Nabi SAW. Macam tu. Masa tu ada niat. Kalau tak, mandi sunat Jumaat tak ada niat. Apa saya tak tahu, saya sebut saya lah ni. Saya bukan cerita orang lain ni. Kalau kita duduk sibuk, ada benda yang kita duduk fikir yang ajar tutup gua ajar, kita istirahat syukur, istirahat, zikir, selawat. Kita buat tu, memang duduk fikir tu, kita nak ikut cara Rasulullah sepanjang hayat, selagi hayat di kandung badan ni. Sibuk tu, pegang je air, kena. Ittiba' li Nabi SAW. Pakai cincin pun, ittiba' li Nabi SAW. Masa tu, kefiat dia masa tu. Gila punya kefiat tu. Pakai seluar pun, ittiba' li Nabi SAW. Pakai baju pun, hadha. Nabi tu hadha sawba, min ghairi hawlin minni wala quwwah. Tak yang lupa. Cuma buat wajib tak nak lupa lah. Yang tu je, nasib baik. Tu kata, kalau ulama' kita, tak hurai mana sunat, mana fardu, mana rukun ni, rasa berdebu habis amalan kita. Tinggal hal wajib, ialah. Bahkan hukum semua untuk bida'ah, masa tak ikut sunnah. Sajalah saya rakut tu sikit. Yang tu, macam mana nak boleh sentiasa hati hadir tu? Dia bukan sebarang orang tu. Orang macam tu, orang yang dah terlatih. Orang yang dah duduk dalam kem tarbiyah berapa lama. Dah ditarbiyah pula oleh guru pula tu. Dah jadi amalan darah daging dia. Tak ada langsung lalai lah dia dengan Allah Ta'ala. Sentiasa tawajuh Allah Ta'ala. Waktu duk buat kehidupan seharian ni, duk selawat sentiasa salam sentiasa atas Rasulullah. Orang macam ni memang hati dia macam ni. Memang betul ma fi qalbi ghairullah. Tak ada lain lah. Ma fi qalbi ghairullah. Rasulullah ni memang orang yang paling sentiasa dalam sebutan di mulut dia ialah selawat dan salam atas Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala. Kat diri dia tak doa. Yang penting dapat tauhid, dapat selawat. Dapat tauhid, dapat selawat. Macam mana nak tauhid? Hadir. La haula wa la quwwata illa billah. Setiap masa. Mudah Allah Ta'ala kurnia kita tu. Cuma syarat dia. Ni memang kena mujahadah. Siapa? Waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Okay, lalulah sana sikit. Macam mana pun atas kita bicara bab mandi, niat, apa semua ni. Nak ambil wuduk awal ke, nak ambil duduk di ujung ke. Masa awal tu, lepas niat tu ambil wuduk situ. Hasala lahu aslu sunnah, lakinil afdalu. Tapi afdal dia adalah takdimuhu. Wa yukrahu tarku. Dan dia makruh tinggalkan dia. Jadi bila ada wajah makruh ni, amak pun dah ada kahwin. Macam mana dia boleh hukum makruh, tak makruh apa? Macam mana? Kenapa tak kata haram tinggalkan dia? Sedangkan dia adalah ikut perbuatan Nabi. Itu kata kepakaran mereka menilai apa yang Rasulullah buat boleh mereka meletakkan
ataupun tepat hukum. Yang ni wajib, ni sunat, ni haram, makruh, ni harus, khilaf aula, ni karatut tanzih, karatut tahrim. Dia reti macam mana? Mereka ni pakar halus sangat. Dia nak sebut apa? Zauqi, sentimental dia tentang agama ni dengan perbuatan Rasulullah. Dengan nak junjung perintah Allah Ta'ala dengan apa yang dia buat. Pula tu dah diselidik mana yang dia sentiasa buat, mana tak pernah tinggal, mana yang tinggal berapa kali, mana yang jarang buat, yang selalu buat, yang ada kadang-kadang dia sampai dia qada apa yang dia tertinggal, yang mana sekalipun yang dia qada tu bukan benda yang wajib. Apa dia, yang tu ulama kita ambil istinbat buat dalil tu. Dengan tu dia orang pakar nak hukum wajib ke sunat ke haram ke makruh ke harus ke khilaf aula ke, ataupun nak sebut karatut tanzih, karatut tahrim ke, nak panggil rukhsah azimah ke. Masya-Allah. Pakar yang ni. Satu sini dia kata makruh tinggal wudu. Wa yanwi bihi sunnatul ghusli. Baik, antaranya kalau nak niat boleh macam ni. Naklah berniat seorang bihi sunnatul ghusli. Jadi dia macam mana basuh tangan lah. Dah niat saja aku mandi wajib Allah Ta'ala, basuh tangan. Aku buat ni mandi sunat. Saya ngaji lu ada guru sebut, dia tak sebut mandi sunat. Ni aku basuh tangan sunat. Apa kumur-kumur sunat, isap air kidung sunat. Kita nak hadir macam tu payah kan. Ajar dia antaranya ambil sentuh air, aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Cuci tangan tu ittiba'an li Nabi SAW. Aku ikut Nabi SAW. Ajar perkataan tu. Yang itulah maksud ittiba'. Amrun Nabi muttaba'. Jadi buat tu ittiba'an. Kalau contoh nak takdir i'rab tu, ittiba'an ni nak i'rab apa? Naat bagi satu maf'ul mutlak yang mahzuf. Dengan fi'il, dengan fa'il dia mahzuf. Asalnya aghsilu yadayya ghuslan ittiba'an lin sunnah. Sikit lah i'rab tu kan. Guna i'rab tu untuk ada hubung kait dengan perbuatan kita macam mana dan apa kaitan dengan sebut ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit sana. Itu kaifiat beramal tu. Siapa buat? Ada orang tak indah pun. Satu rugi tu lah. Kita tak hidupkan hati untuk rasa cinta, kasih. Apa perbuatan Rasulullah, apa yang dia buat. Dan kita buat pula semata-mata mencontohi dia. Jadi jadikan perasaan nak mencontohi Rasulullah tu. Tu iman besar tu. Tu adalah antara kaifiat iman. Apa dia sebut lah. Dia adalah antara iman. Tu menunjukkan penzahiran tasdik, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nak ittiba' daripada apa yang dia ajar, yang dibuat, apa yang dia sebut, nak betul-betul mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi niat sunnatul ghusli. In tajaradat janabatuhu 'anil asghar. Tu pun niat ghusli ni jika sunyilah janabah dia daripada hadas kecil. Maksudnya dia memang mandi tu dalam keadaan wuduk dia masih ada. Teranya kan. Macam mana dia mandi wajib, wuduk dia masih ada? Tasbih selalu dalam kitab fikah pun, itulah. Antara kaedah kita kalau duduk yang tetap punggung tak batal wuduk. Jadi kalau malam ni tak tidur baring, dia tidur duduk. Dalam keadaan dia tidur duduk tu, mimpi, inzal mani. Mani keluar wajib mandi, tapi tak batal wuduk. Waktu dia mandi, faham tu, pandai lah dia nak mandi ke mana. Kalau dia sentuh, dia kencing, apa batal lah. Ini dalam keadaan dia nak mandi tu, wuduk tak batal lagi. Kencing pun tidak, berak pun tidak. Sentuh pun tidak. Sentuh lah, dia sentuh. Cara sentuh betul, dia tak pegang lah dengan tapak tangan. Apa yang dia cuci tu, dia cuci lah. Apa yang sepatutnya. Tapi tak ada benda keluar lagi. Kencing berak. Memang manusia luar biasa lah jadi macam ni. Manusia macam biasa kita macam ni, nak jadi apa? Melantak kuat, minum kuat. Kejap-kejap kencing, kejap-kejap berak. Berak pun 3-4 kali. Kencing pun kat 20 kali. Katalah gitu tak. Kalau tak ada banyak tu pun, maksudnya benda ni, kalau kita nak boleh, macam mana? Tidur, duduk, keluar mani, faham tu? Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu, nak mandi pula, kencing tak, berak tak, kentut pun tak. Ini memang manusia luar biasa lah. Kita buat macam ni, kita dengar je lah.
Saya tak ada pengalaman langsung macam ni. Tidur duduk ada. Dah ni kerap tidur duduk kan. Lepas sembahyang tidur duduk. Dulu tak pernah kan. Lepas sembahyang letih kalau tidur duduk. Jaga-jaga habis jemaah kosong. Tak ada orang. Kalau lepas sembahyang ngajar tu lain lah kan. Lepas sembahyang tak ada aktiviti apa pula. Waktu memang letih punya. Oh, siap. Tajarradat. Saja cerita tandu sikit. Tajarradat janabatu wanil asghari. Wa illa sikit tidak maksudnya. Nawabi rafa'al hadas. Jadi dia niat sunat wuduk ni ataupun niat wuduk saja. Kalau dah ada hadas, dia berniat bihi rafa'al hadas. Maksud nawabihi rafa'al hadas ni sah untuk dia niat rafa'al hadas. Kalau ikut, kalau ada hadas, dia niat wuduk tak ada masalah. Kalau tak ada hadas, dia niat wuduk pun tak ada masalah. Tapi kalau tak ada hadas, dia niat angkat hadas, tak sah. Kita bicara dah buat niat dulu. Ni kita wuduk dah subuh tadi, nak main duha ni, tak ada benda batal lagi. Kita ambil wuduk sekali lagi. Kalau kita niat dengan saja aku angkat hadas kecil, kerana masalah, tak sah. Niat tu, siapa? Mana ada hadas? Ada hadas tu kecil buat apa? Satu niat paling baik ialah nawaitul wudu'ah. Ataupun nawaitu fardul wudu'. Ataupun nawaitu ada al-wudu'. Saja aku niat wuduk apa? Tu masalah niat wuduk lah. Siap. Jadi kalau angkat tu, angkat ni, kalau memang tak ada hadas, kita niat angkat hadas, tak sah niat tu. Rugi dia situ. Rugi dekat situ. Itu bahalah buat niat-niat dulu. Apa dia sebut buat angkat? Apa dia ada orang tanya buat apa? Allah. Oh, buat tu lah. Itu ada sebut kat mana buat tu. Ada orang kata, kalau istihadah, dia tak boleh niat wuduk. Dia kena niat untuk mengharuskan solat. Itu pun tak ada kaedah itu rasanya. Kaedah kita. Kaedah kita ni cukup dengan nawaitul. Kalau orang perempuan istihadah, salisul baul, dia memang tak boleh niat rafa'al hadas ni. Pasal hadas dia bukan boleh angkat. Pasal dia sentiasa kencing. Dan sentiasa kalau istihadah, darah dia sentiasa duduk keluar. Rafa'al hadas tak boleh. Jadi memang kena niat ni apa? Niat dia niat wuduk lah. Pasal dia tak boleh rafa'al hadas. Niat nawaitul wudu'a, nawaitu fardul wudu'i, nawaitu ada al-wudu'. Tu niat wuduk. Itu perlu kan dah sebut wuduk tu, nawaitul wudu'a li ibahati fardis salah. Li istibahati fardis salah. Ya. Kalau saya ingat duk ngaji yang kita asyarah hasyah duk ngaji kita lain dulu pun tak sebut kata wajib meniat wuduk dengan ada qaid belakang li istibahati fardis salah. Nawaitul wuduk siap. Itu ni niat terbaik sekali dalam semua niat-niat kalau masalah wuduk, nawaitul wuduk. Mandi tak ada masalah langsung. Saja aku mandi wajib, siap. Yang tu selesai. Saja aku angkat hadas besar pun selesai. Apa saja masalah dalam masalah mandi wajib, selesai. Selesai. Sebut tu pasal ada orang dia ada benda-benda yang dihurai bila detail sikit tu. Kelang kabut tengok kan. Pasal ada benda yang tak wajib, dia kata wajib. Baik. Jadi tang dia kata wa ila nawa bihi rafa'al hadas, maksudnya boleh dia berniat dengan rafa'al hadas pasal memang dia ada hadas. Jadi kalau tak ada hadas, dia niat rafa'al hadas tak sah dengan niat rafa'al hadas. Jadi nak niat apa? Niat wuduk lah. Waktu kalau ada hadas, dia niat wuduk boleh tak? Lagilah memang boleh. Pasal niat wuduk ni, waktu ada hadas pun dia niat wuduk boleh. Waktu tak ada hadas pun dia niat wuduk boleh. Tentu lah. Satu niat kau umum, niat saja aku wuduk orang sana tu, niat besar tu. Pasal dia boleh sahkan semua keadaan dalam keadaan kita berwuduk. Orang ada wuduk, orang tak ada wuduk, orang istiadah ke. Orang yang kencing tak putus ke, salisul baul ke, satu rih ataupun
kentut tak putus ni ke, dengan niat wuduk tu sah semua. Tapi kalau niat angkat hadas, sedangkan ada hadas yang tak terangkat, macam orang salisul baul, salisul rih, salisul mazi, kan? Atau orang perempuan yang istihadah macam ni, yang ni hadas dia panjang, mana boleh rafa'ul hadas, dia hanya boleh wuduk aja. Balik masalah niat sikit lah tu. Pasal nak combine antara bab mandi dengan nak niat tu. Ila nawabihi rafa'al hadasil asghar. Au nahwahu, atau seumpama rafa'al hadas tadi. Itu yang terbaik, nawaitul wudu. Baik, pasal apa dia suruh niat wudu ni? Khurujan min khilafi mujibihi, kerana nak keluar min ajlih tu, kerana nak keluar daripada khilafi mujibihi, orang yang memperwajibkan dia niatul wudu, niat wudu atau niat raful hadas, niat mazkur. Mujibihi al-qaili, yang orang yang mujib ni yang berkata ia bi adamil iddiraji, yang dia kata tak masuk. Tak masuk apa? Kalau kita tak niat wudu, nanti mandi hukum tak ada wudu, walaupun dalam tu ada perbuatan wudu. Ada kaul yang kata macam tu. Jadi wudu dia mesti ada niat wudu, barulah hasil wudu. Taklah dengan hanya mandi, walaupun ada kita bicara juga dulu bab awal-awal mandi dulu. Kalau dia mandi dengan cukup syarat, walaupun dia tidak nak wudu, hasil mandi hasil wudu. Ada bab macam tu. Tak faham tanya lain bab tu, mana tak nak dengar. Hasil mandi hasil wudu. Al-saghiru yadkhulu tahta al-akbar. Benda kecil ni boleh masuk dalam benda besar. Mandi dah ada besar, ada kecil, masuk sekali lah. Terangkat jugalah ada kecil, pasal dah angkat ada besar. Cuma dia ada syarat lepas, antaranya janganlah ada benda yang terbuat, benda yang membatal setelah terbasuh empat anggota wudu. Pasal hukum wudu lah terangkat kat situ. Kalau buat juga ada benda yang boleh membatal, maka wudu batal. Lepas mandi kena wudu lain. Kalau katalah memang tak buat benda yang membatalkan wudu, habis saja wudu, habis je mandi, adakah perlu berwudu? Itu yang ada ulama tafsir tu. Kaedah kita jumhur sebut, sekalipun dia tak ambil wudu, tapi ada anggota yang terbasuh, antaranya anggota wudu, dan dengan syarat bila terbasuh anggota wudu yang 4 tu, janganlah dia buat benda yang membatalkan wudu dia apa-apa selepas itu. Selepas selesai dia mandi, selesai dengan wudu sekali. 2 in 1. By package. Mandi dapat wudu sekali. Tapi ada ulama kata tak. Nak wudu mesti ada niat khas wudu, baru hasil wudu. Tanpa niat wudu tak hasil wudu, melainkan hasil mandi saja. Jadi itu yang khilaf man min mujibihi alqail bi adamil indiraji. Dia kata tak masuk. Tak masuk apa? Tak masuk niat wudu dalam niat mandi. Niat mandi dapat mandi saja, wudu tak masuk sekali. Kalau ikut kaedah kita asal, kalau dah niat mandi wajib, niat angkat ada besar. Bila niat yang mana besar, tentulah yang kecil masuk sekali. Cuma dia taklah mutlak. Bahkan dia kait dengan kata jika telah terbasuh keempat-empat anggota wudu, walaupun dia tak niat wudu, tapi dia ada memang niat mandi. Bila dah terbasuh empat-empat, itu syarat dia. Jangan buat perkara yang membatalkan wudu selepas daripada keempat-empat anggota wudu tersebut terbasuh ataupun terbasah, dibasahi air. Itu antara syarat dia untuk kekalkan wudu, dan dengan mandi wajib, wudu hasil sekali. Lazimahul wudu mana indraji walau ahdasa ba'da irtifa'i janabah. Baik. Jikalau ahdasa ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu'i lazimahul wudu'u murattiban bin niyati. Murattiban bin niyah. Ini disebut ni, yang inilah dia. Jikalau ahdasa, kalau berhadas seseorang, faham ni, ahdasa ni itlaq hadas, tak sebut besar kecil, hadas tu hadas kecil.
Kalau hadas besar tak sebut hadas saja. Bahkan dia kena sebut hadas besar. Kena sebut hadas akbar. Baru jadi hadas besar. Sebut hadas, awak ada hadas. Murad dia mesti hadas kecil. Yang ni pun ada istilah-istilah itlaq. Itlaq kan sebut sesuatu tanpa ada qaid. Yang idza utliqa unsurifa ilaih. Jadi bila sebut kata hadas ni ada apa? Tak sebut hadas besar, hadas kecil. Hadas tu hadas kecil. Pasal hadas besar mesti qaid. Sebut hadas besar jadi hadas besar. Kalau sebut lau ahdasar rajulu, maksud hadas tu hadas kecil. Itu istilah apa dia panggil? Itlaq. Sebut syai'. Dizikru syai' ala itlaqi. Jadi famuhtamalun ala itlaqi. Dia ihtimal di atas mutlak dia. Maksudnya sebut itlaq ni, selalunya kait pergi pada maksud mana. Uruf adalah dibicara itu. Itlaq. Jadi disebut hadas ni hadas kecil. Bukan hadas besar. Sikit lagi nak sebut. Nak faham istilah tu lah. Kalau Allahumma salli wa sallam. Kalau sesuatu benda yang ada kait sesuatu untuk membezakan antara satu hukum dengan satu hukum lain, kalau di itlaq tak disebutkan kait, maka ini adalah kembali pada hukum asal dia yang biasanya istimal huruf pakai. Dia ada kaitnya tu. Apa sebut contoh? Dah besar. Kalau kita sebut tajwid pun mudah apa. Ni hukum apa ni? Dia kata izhar. Izhar apa? Izhar halki ke izhar syafawi? Izhar halki lah, kata dia. Kenapa tak sebut izhar halki? Kata dah itlaq. Sebut izhar tu izhar halki lah. Kalau nak sebut izhar syafawi, mesti sebut izhar syafawi. Baru dia akan pergi pada makna izhar syafawi. Kalau sekadar sebut izhar, jawapan tu maksudnya adalah izhar halki, bukan izhar syafawi. Yang tu nak sebut apa? Tentang masalah itlaq. Sebut itlaq. Tadi sebut hadas, maksudnya hadas kecil. Kalau sebut hadas besar, mesti sebut hadas besar. Besar tu kena sebut. Kalau sebut hadas, maksudnya hadas kecil. Jadi kalau sebut tadi tu, izhar maksudnya izhar halki, bukan izhar syafawi. Apatah lagi izhar mutlak. Itu tak ada dengan tajwid sikit. Saja sebut-sebut lambung-lambung isu macam tu kan. Ni izhar apa? Izhar fid dunya wal akhirah. Kenapa tak dengung? Fid dunya, Nun mati jumpa ya ke hidup amal qunah tu. Apa pasal baca tak dengung? Sinwanin wa ghairu sinwan. Kenapa tak dengung itu? Bunyanin. Kenapa tak dengung? Bunyan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa tak baca fid dunya? Siapa? Izhar. Salah jawapan. Izhar salah. Izhar. Pasal apa? Tak betul. Apa jawab betul? Izhar mutlak. Izhar lah tu. Tak. Sebut itlaq izhar, maksudnya izhar halki. Sebut izhar. Kena jawapan betul, kena izhar mutlak. Tak pernah ngaji izhar mutlak, tobat yang je lain. Ni tajwid tu. Menyambi. Nak ajar istilah. Ni apa kau ni? Qalqalah. Qul huwallahu ahad. Apa ni hukum qalqalah? Tak betul. Kena sebut qalqalah kubra. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid apa hukum? Qalqalah. Okey. Wa lam yulad apa hukum? Qalqalah. Tak betul. Kena sebut qalqalah. Qalqalah kubra. Ada itlaq yang tak itlaq. Bujang dengan janda. Bujang dengan janda. Bujang. Kalau ada duda tu dia sebut bujang. Bujang. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun sini memang bujang tu, tak ada bini dah, bercerai bujang. Bujang betul. Ni bujang betul. Kalau bujang duda, kena sebut saya bujang duda. Tak pun bujang bini. Bujang bini mati. Dia kena kait punya tu. Dia tak boleh bujang saja. Bujang lah pun, dia bujang muhsan. Ni bujang ghairu muhsan. Tak faham, tobat dengan je lain. Saya lama tak ulang dalam kata tobat dengan je lain ni. Lah ni nak kerap sebut. Nak refresh balik lama ni.
Apa cerita? Dulu saya kalau kerja, boleh kira saya sebut taubat ngaji lain. Satu hari kadang-kadang 30-40 kali sebut. Kadang satu kuliah awal saya sebut, taubat ngaji lain. Taubat ngaji lain. Dah tak faham. Ha? Apa macam adik-beradik tu kan. Pasal memanglah dah tak faham. Tu kena taubat ngaji lain. Taubat, menyesal tu, ya aku tak nak belajar pun. Menyesal di atas bodoh dulu, ngaji lain. Tu saya ngaji lama dah. Macam tak mengaji ke tu dah lama dah. Tak pernah belajar. Engkau bukan mengaji punya, tidur. Oi. Siapa tu? Ke orang sini tidur. Orang Afrika sana. Terasa pula dia tidur. Terasa bagus je. Tegur terang-terang tu, marah pula. Dia tegur gitu, senyum sendiri. Dia tidur. Okay. Menyambil tu. Okey, situ dulu. Jadi asal nak sebut lau ahdasa. Sarah situ je baru. Tak masalah tak boleh baca lagi. Ahdasa. Lau ahdasa ni hadasan asghara. Tu pun main mana takdir kalam tu. Itulah kawan yang duk takdir tu. Lau ahdasa ni tak sebut apa besar kecil. Lau ahdasa hadasan asghara. Mesti ya. Mana tahu itulah orang nak ajar itlak tu. Dia kata tobat dengan je lain tu. Duk ajar tu Kalau tak pandai tu yang bodoh tak faham-faham tu. Macam apa? Yang orang ajak tak mahu dengar. Takat baca boleh baca. Tapi nak baca dengan syarah macam tu, dengan takdir kalam macam tu, dia kena perhati. Boleh tak takdir kalam macam tu ke tak boleh. Dobit je pun boleh dobit. Tak ada dobit tak boleh baca. Tak mahu juga. Dia tak ada dobit. Baca boleh takdir. Tu terror tu. Maksudnya dah macam darah daging dah takdir kalam tu. Kalau tengok dobit, dobit macam ni. Hadasan asghara. Ustaz Mat kata ada hadasan asghara. Mafhum mutlak kena takdir pasal mana ni. Maksudnya belum itu baru tahap dobit, belum tahap matang ni. Walau ahdasa ba'da irtifa'i janabatin ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu'i. Baca idhafat semua tu. Jikalau dia berhadas selepas daripada terangkat hukum janabah anggota wudu. Macam mana nak faham tu? Masalah sebut itulah. Anggota wudu 4 tu. Muka, tangan, kepala, kaki. Bila nak mandi wajib, yang tu pun memang wajib basuh. Tapi dia special tentang dia a'dha' wudu. Jadi bila dah a'dha' wudu ni terangkat, maksudnya dah terbasah, dah terbasuh, dah niat mandi wajib, muka, kepala, tangan, kaki dah kena air. Lepas tu ahdasa. Jadi ada kecil lah. Ada kecil maksudnya dia kentut, dia kencing, dia berak, sentuh kemaluan, sentuh kubul, dubur yang boleh batal wudu. Tu maksud ahdasa ni. Apa hukum? Lazimahul wudu'u murattaban. Lazim akan dia oleh wudu' murattaban yang ditartibkan dia. Wudu biniat. Biniatil khassah ataupun biniatil mujarradah anil ghusli. Dengan niat yang terasing daripada mandi. Maksudnya dia kena niat wudu lain daripada mandi dia tadi. Yang mandi dia memang dah ada wudu. Kalau ikut dah boleh masuk dah wudu sekali. Tapi bila dia ahdasa ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu. Macam mana boleh irtifa'? Dengan terbasahnya anggota 4 tu. Bila dia terbasah, wudu buat benda yang batalkan wudu, kena wudu lain. Lazimahul wudu'u murattaban bin niat. Maksudnya kena niat lain. Bahasa kitab macam ni. Satu kadang ada orang, dia nak cari macam kita sebut tu. Mandi ni tinggal 4 anggota ni. Jangan basuh dulu, basuh kemudian. Lepas tu buat last kali baru basuh 4 anggota, antara hanya kepala. Dia nak jumpa dalam kitab macam tu. Baru kata dia, baru boleh buat rujuk. Yang ni, rujukan macam ni. Macam mana siapa yang faham? Memang faham macam ni lah. Kataan dalam kitab macam ni lah. Tapi nak hurai dia tu, dengar saya sebut tu. Satu, ulama' dah hurai macam ni pun tak faham lagi. Saya hurai pun tak faham lagi. Itu yang taubat ngaji lain tu. Apa kali dah ni? Ni pun kat 7 kali dah saya sebut taubat ngaji lain. Taubat ngaji lain tu. Baca kitab boleh baca.
Nak faham belum tentu boleh faham. Tak percaya try baca kitab Jawi tak? Baca kitab Syedok Otoni, Syedok Palembang. Baca apa? Aqidatun Najin. Baca Furuq Masail. Tambah kitab yang Par'un, Kashful Lisam. Apa baca tak? Kitab Jawi yang tu. Baca tak? Baca boleh. Faham tak boleh? Tak payah try tak baca. Baca boleh. Faham tak boleh? Siapa? Nak faham ni tu semua alat tu. Baca. Berwuduk, ya. Berhadap, dia bahasa tu cukup dah untuk memahamkan apa yang sepatutnya dia boleh duduk dalam situasi mana. Tuk bahasa dia tu dah lengkap lah. Yang tu yang kalau tak ada pengalaman baca kitab Jawi, walaupun baca kitab Jawi bahasa ibunda tak faham bahasa ibunda. Sikitlah. Tentu ada orang kata ngaji Arab boleh fahamnya kitab Jawi. Betul. Baca yang orang tahu. Dia ada kena ada experience dia. Ada orang terror memang ngaji besar. Bukan nak belaki orang, tapi nak kata bila tak biasa ngaji Jawi. Dia nak baca Jawi tu, dia nak baca macam tutup guru yang memang baca kitab Jawi dah, mengaji kitab Jawi dah, baca kitab Jawi. Dia tak sama macam orang yang ngaji Arab. Dia memang orang Melayu, tapi bila baca kitab Jawi, dia tak sama macam orang yang memang ngaji kitab Jawi. Lain. Tapi asas nak faham ni memang rujuk Arab. Bila faham kitab Arab, bila tak pernah lalu kitab Jawi, bila dia hurai nanti, dengar orang cerita hak Arab tu macam benda baru, padahal yang tu dah ada dalam kitab Jawi. Satu kena lalu juga kitab Jawi ni. Pasal kitab Jawi ni kitab yang ulama kita dah pakai lama dulu lah, bahasa dia dah sebut dah. Orang tua kita dah biasa dengar istilah-istilah tu. Kalau kita tak pernah dengar kitab Jawi ni, baca kitab Arab, bila kita terjemah bahasa Melayu, kita akan guna bahasa kita akan jadi pelik pasal bahasa kita tak dipakai dalam kitab-kitab Jawi dulu. Itu kitab Jawi kena ngaji juga. Tapi kalau baca kitab Arab sekalipun, tapi saya syarah tu dalam bentuk dengan kitab Jawi, hampa ngaji dapat kaya, dapat dua. Apa dia? Ngaji kitab Arab, tak pernah ngaji kitab Jawi, tapi baca kitab Jawi boleh faham. Tu special. Itu special. Tapi nak dapat cari orang macam tu susah sikit. Tak ramai lah. Tutup guru kita yang ajar macam tu ada lagi, bukan tak ada. Ada. Tapi tak ramai lah. Dia baca kitab Arab. Tapi dalam kitab Arab kita ngaji tu kaya dah daripada belajar kitab Jawi. Tak payah baca kitab Jawi tak apa dah. Boleh faham dah. Pasal uslub dia baca dan dia terjemah tu betul-betul pakai kitab Jawi. Kita dah tahu dah bahasa dia macam ni. Dia pun cerita dah ni naat, ni ataf, ni badal, ni mubtada', ni khabar, ni syarat, jawab syarat. Baca kitab Arab tu. Dalam kitab Jawi nanti kita baca, dia siap lah. Siap lah tu. Habis patah hudu ma'atifah. Itu dulu. Allah. Ada soalan? Niat mandi tu. Masa Izalatul Qadri ke ataupun sebelum berwuduk ke ataupun selepas berwuduk ke? Sentuh air. Sentuh air. Kan dia tak ada anggota wuduk yang khas kan? Tak tertib. Sentuh air tu yang kalau pergi sungai, pijak-pijak kaki, pijak air lah kan? Jangan pergi sungai, pergi cedok air sungai dulu. Masuk sungai air laut, apa dulu? Kaki dulu capai air tak? Sentuh je kaki tu, aku mandi wajib. Tak lah. Kalau jenis kolah ni, kaki belakang kan? Kolah apa dulu? Tangan dulu lah. Aku mandi wajib. Kalau paip, tangan lah dulu kan? Kalau paip kaki tu, buka-buka kaki dah basah lah. Kalau atas kepala, bung, bila yang tu, nanti wuduk, habis Nanti wuduk dia batal lah, awal-awal lagi pasal apa? Kepala dah basah, muka dah basah, tangan dah basah, baru nak Izalatul Qadar tu, buang kotor tu, habis lah, wuduk tak ada lah. Kalau kita ambil dah Izalatul Qadar tu, ambil wuduk lain pula. Kan dah batal tu, ambil wuduk lain pula, tu tak buat benda batal lah, tak sentuh dah benda-benda yang sulit-sulit tu. Habis wuduk, habis mandi, wuduk siap. Jadi asal tanya soalan wuduk, niat pada pesawat tu bila? Sentuh air pertama mula-mula tu. Bukan waktu Izalatul Qadar tu, sentuh air mula-mula. Sentuh tu saya buat tasbih dia lah. Sungai, laut, kolah, shower.
Yang tu panggil shower kan? Panggil shower kan tak? Lagi? Lain? Wuduk pula selepas niat ke dalam sebelum niat tu. Niat apa? Niat mandi wajib. Wuduk yang tuntut sunat ni. Dah niat mandi wajib dengan sentuh air, baru wuduk tu. Dah wuduk pun, sama ada niat wuduk ataupun tak niat apa-apa pun. Wuduk tu dah angkat lah. Maksudnya, wuduk tu hasil. Wuduk tu hasil. Walaupun dia tak niat wuduk. Ada anggota yang awal-awal dia basuh lah. Cuma niat juga, pasal nak keluar khilaf, ada ulama' yang kata, kena niat juga wuduk. Tambah memang, kita memang ada kecil memang ada lah kan. Dalam wuduk tu, nak jadi tasbih, tidur, duduk, keluar mani, tak ada batal wuduk tu. Wali mana tak tahulah, kalau pondok ni ada kan. Kalau ada, saya nak bagi RM10. Pernah berlaku, cerita saya bagi RM10. Saya beriman je, hampa memang cakap benar, bagi. Kalau agak murah, saya bagi 100 lah. Tidur dan kadang duduk, ada wuduk. Wuduk mimpi, jadi hadap besar. Hadap besar kena mandi, tapi wuduk tak batal. Tak faham tanya lain. Wuduk, taubat ngaji lain, tak faham tu. Saya bagi RM100. Kalau hampa minta lagi, saya tanya, hampa tak faham rupanya. Minta RM100. Rupanya tak faham. Dia malam, dia jadi sebab mandi wajib. Waktu kata dia, esok, Ustaz Mat kata bagi RM100. Dia minta, Ustaz, malam tadi saya mimpi dengan RM100. Apa? Ustaz kata kalau mimpi keluar mani, bagi RM100. Kamu tidur macam mana? Tidur baring lah. Kau faham? Tak faham ni? Itulah ngaji tidur. Aku nak bagi RM100 bukan macam kau tu. Tidur duduk tu. Tidur duduk pun ada wuduk tak? Tak ada wuduk. Dah lah tidur tak ada wuduk. Lepas tu tidur baring pula. Ngeret. Waktu keluar mani nak minta RM100. Aku minta kau RM200 boleh? Sikit saya usik itulah. Apa cerita ni? Cerita bagi faham masalah. Jadi niat wuduk ni mesti lepas kita sentuh air, aku mandi hadap besar kerana Allah Ta'ala. Aku mandi wajib. Niat-niat mutabarah tu lah. Wuduk tu. Katalah basuh cemar dulu. Wuduk tu. Kalau nak wuduk situ pun wuduk lah niat. Kalau nak wuduk tu, aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Cukup. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Kalau nak niat nawaitul sunnatul ghusli pun, masa antara sunat tu wuduk kan. Asalnya aku buat perbuatan wuduk ittiba' ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sah juga niat begitu. Tu istilah ittiba' ali Nabi sallallahu alaihi wasallam tu maksudnya sunat wuduk tu. Jangan ni cuci tangan, aku cuci tangan sunat wuduk Allah Taala. Sunat wuduk. Sunat mandi. Sunat mandi Allah Taala. Sunat mandi Allah Taala. Sunat mandi. Tak. Ittiba' ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' ali Nabi. Saya ajar tu kaifiat yang saya sendiri amal tu. Saya buat tu. Saya ngaji dah dulu. Tapi bila susah, sunat bukan Allah Ta'ala. Sunat kan Allah Ta'ala. Dia tak masuk hati, tak masuk. Tapi ittiba'. Ittiba' ni namanya. Sunat tu maksudnya, hukum sunat tu, nak ikut Nabi tu. Sunat tu. Ittiba' tu. Sunat Nabi muntabak tu. Betul kot. Niat. Lagi. Itu di satu wuduk ini, itu wuduk yang Ustaz sebut. Sebelum nak tidur ke, jenabah sebelum tidur, ataupun nak makan sama juga prinsip dia. Dan nak ambil wuduk pun mesti sentuh air dulu. Katalah kita ada junub ni, nak tidur, nak mesti ambil wuduk tak? Habis wuduk tu kena air dulu tak? Sentuh air tu aku mandi wajib kena Allah Ta'ala, wuduk kan situ. Jadi tak cuci kotor lagi lah. Tapi bangun tidur, dah tidur baring, memang batal lah wuduk, jadi nanti cuci kotor. Jadi teruskan je lah niat. Teruskan je lah mandi pasal tak perlu niat lain. Pasal dengan tidur tu tak perlu ada niat lain. Apa sebut? Tu terus mandi. Bila nak dapat wuduk, kena ambil wuduk lain. Sama ada dalam mandi tu ambil wuduk. Bangun tu cuci kotor, ambil wuduk. Aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Wuduk selesai dengan mandi semua. Siap sekali. Jangan buat benda batal setelah berwuduk. Itu ya. Kalau sentuh juga, lepas wuduk, lepas tu ambil wuduk lain, selesaikan mandi. Boleh juga. Ataupun mandi bagi siap, lepas tu ambil wuduk pula selepas mandi dan niat wuduk lah. Aku wuduk Allah Ta'ala. Okay. Lagi. Besar waktu tu, nak faham tu. Baca kitab kan susah nak faham. Saya ngaji pun ada benda susah tu. Bila dengar Tok Guru cerita, senang je macam tu.
Dengar dia cerita tu, faham? Apa saya tak tahu. Saya mengaji macam tu. Baca kitab tak faham. Dengar dia cerita tu, faham? Oh. Macam tu ke? Oh. Dengar dia cerita tu, faham? Baca lah, faham? Urai tu, faham? Oh, baca. Kadang kita pun tak apa nak boleh baca sangat. Kalau kita dah champion, tak apa. Kita dengar dia hurai tu, betul tak? Betul. Oh. Itu yang sebelum ngaji telaah dulu. Ngaji tengok elok. Dah habis ngaji, tengok baca kitab balik. Boleh faham balik tak macam mana ngaji lagi? Kalau memang boleh ada upaya macam tu, sebelum ngaji tu, baca dulu. Faham dah? Dengar isyarah. Sama tak? Ui, sama. Alhamdulillah. Sama. Tak silap, tak jatuh langsung. Tambah kita mengaji tu, hak kita baca tu, yang kita dah telaah tu, dengan apa dia isyarah tu, tak ingat arwah batin tu, saya buat ada macam tu, ada dulu ngaji kan. Memang dia ajar macam tu kan. Kita dah mengaji, baca dah. Tapi makan masa lah, nak boleh macam tu pun, bukan 2-3 hari weh. Boleh baca kitab dah apa-apa. Kita buat macam mana tertib dia ajar tu. Baca. Baca Mughni ke apa, baca Batu Wahab ke. Baik fiqah dia, baik nahu dia baca. Tasawuf ke apa dia baca. Tambah kalau kita dah ada pengalaman macam tu, kita dah baca lagi malam ni, kita dah agak mesti dia sebut bab ni. Baca ni mesti dia sebut bab ni. Saya boleh agak dulu kalau dulu. Baca ni, malam ni mesti dia sebut tak? Kalau memang tu, memang apa kita bertelaah tu, kita tengok tu, apa kita expect tu, dia cakap tu, memang dia cakap tu. Best. Sama. Baca tu, Naz. Angga, tepat untuk guru. Best. Baca. Best. Ini tu berapa tangan ni? Tangan ni tunjuk ni, kitab ni. Yang kita baca tadi ni. Word by word, kita dengar tu. Best. Wallahualam. Tepat baca lagi. Esok ngaji lagi. Dengar, semak balik. Tu baru ngaji tak tidur. Dan ngaji tu bukan saja semak apa dia baca. Kita semak apa yang kita dah baca dengan apa yang kita faham, dengan apa yang dia baca, apa yang dia faham. Saya memang buat itu tu. Satu, saya berani cakap itu. Memang saya ngaji itu. Bila dah lama macam tu pula, kita dah lalu pula, dah memang dah pure dah. Badan letih pula, saya akan macam ni lah. Sebelum dia baca, saya baca dah dulu. Dan telah, dia buka kitab, dia mukadimah tu, saya dah tengok lah. Ni saya cerita saya kan ni, dengar cerita. Betul pun? Letih, siang, malam, pagi, petang. Maghrib lah tu, ngaji tafsir, baca jalan lain tu. Dia baru nak baca kitab, saya dah macam ni lah. Tapi saya dah tengok dah. Bila dah banyak aktiviti macam tu lah. Tak peluang macam dulu. Masa tengah segar tu, best, tak ada apa. Macam tu baca. Seronok. Tunggu esok pagi tu. Tak sabar tengok kitab yang kita dah telaah tu. Buka. Pagi tengok. Tu baca. Tengok dia baca. Kadang kita duk tunggu dia syarah tu. Allah tak syarah pula. Tapi kita dah tengok dah. Tapi baca betul dah. Tutup. Buka kitab lain pula. Allah tak syarah pula pagi ni. Awak tak syarah. Kita nak dengar syarah dia tu, kita expect tu sama dengan dia nak syarah tu. Pasal kita dah ngaji lama dengan dia dah. Kita tahu dia nak syarah. Jumpa ni, mesti dia syarah ni. Jumpa ni, mesti dia syarah ni. Pasal kita dah tahu perangai dia. Macam tu. Saya cerita ni. Saya mengaji dengan Allah Fatihah macam tu. Tu saya boleh tiqu bahasa dia. Tak tu deh. Kalau saya baca kitab lama-lama yang saya dobek tu, saya boleh tiqu baca sebiji kalimah dia sebut tu. Saya memang ngaji macam tu dulu. Apa nak buat tak buat pula masing-masing ya. Alamah yassarallahu lana. InsyaAllah. Lagi. Sebelah. Dah dia orang mari ni baca agak sikit.